Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi perbendaharaan. Pertemuan yang berlangsung tengah hari tadi di Putrajaya antara lain bagi membincangkan mengenai Belanjawan 2023. Pertemuan diadakan bersama Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Datuk Johan Mahmud American dan Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Pelaburan Datuk Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Menurut Perdana Menteri, beliau bersama pengurusan tertinggi perbendaharaan menelaah serta menekuni urusan perbendaharaan terutamanya soal rakyat dan Belanjawan 2023 yang akan datang. Selain menyelesaikan urusan kerajaan sebelum melangkah ke tahun baru 2023. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul hari ini mengesahkan Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari depan pada sidang pertama Parlimen ke-15. Sementara itu, Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan Belanjawan 2023 akan mengambil kira manifesto semua parti dalam kerajaan perpaduan. Beliau berkata urus setia khas bajet baru telah ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji manifesto parti yang positif untuk dimasukkan dalam bajet berkenaan. Beberapa penambahbaikan juga akan dipertimbang dalam Belanjawan 2023 itu bagi memastikan ia memenuhi keperluan dan agenda rakyat. Ada pelbagai parti dalam kerajaan perpaduan yang menjadikan 2/3 majoriti. Yang parti-parti itu ada manifesto-manifesto yang baik-baik untuk dilaksanakan. Itu telah diumum oleh Perdana Menteri. Mana-mana perkara baik yang ada dalam bajet yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan sebelum ini, beliau jadi halangan untuk meneruskan. Tentu ada penambahan lain, ya. Idea-idea daripada manifesto, idea-idea beliau sendiri, idea-idea daripada think tank bajet, ya, tentu akan dirumuskan dalam bajet 2023. Bagi menjaga kebajikan serta kepentingan kanak-kanak, Kabinet bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan sebuah jabatan atau institusi khas buat golongan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan itu telah dikemukakan beliau semasa mesyuarat Kabinet sebelum ini dan mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Buat masa ini, kementeriannya sedang meneliti perkara itu sebelum membuat sebarang keputusan. Menurut beliau, ketika ini sudah ada bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, tetapi ia mungkin boleh diperbaiki upsound. Pegawai-pegawai kita dalam proses untuk melihat kepada perkara ini supaya ianya khusus kepada kanak-kanak saja dan supaya kita dapat memfokuskan, bukan orang tak fokus, tetapi oleh kerana bilanya satu bahagian saja dalam JKM, maka mungkin itu tidak mencukupi. Mengulas isu sama, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kes dera melibatkan kanak-kanak semakin membimbangkan. Justru jelas beliau kerajaan bercadang untuk meminda undang-undang lebih keras bagi melindungi golongan tersebut. Ke arah itu, Datuk Seri Nancy meminta kepakaran badan bukan kerajaan dalam bersama menyumbang idea. Saya minta NGO melihat kepada lakuna. Lakuna tu ruang-ruang yang boleh kita lakukan perbaikan, penambahbaikan. Lakuna in the law. Saya cakap kalau ada, tolonglah kami. Perkembangan kes dera kanak-kanak sehingga mati. Polis mengesahkan punca kematian kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang dipercayai menjadi mangsa dera di Senggarang, Batu Pahat, Johor disebabkan hentakan objek keras dan tumpul di kepala. Ketua Polis Negeri Datuk Kamarul Zaman Mamat kata ini berdasarkan hasil laporan berdasiasat yang dibuat doktor pakar di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Sehingga semalam 10 individu termasuk 5 suspek, antaranya kakak mangsa berusia 19 tahun dan suaminya 37 tahun dipanggil beri keterangan. Pada siasat dibuat secara teliti oleh doktor pakar dari pihak hospital HSI dan didapati bahawa cause of death adalah blunt trauma to the head, iaitu satu mungkin kena hentakan benda keras kepada kepalanya. Itulah
utama. Walau bagaimanapun ada terdapat kesan cala-cala, kesan gigitan, insyaAllah siasatan tu kita akan teruskanlah bila akan dapat secara detail hasil postmortem yang dibuat oleh pihak doktor. Tempoh reman 5 suspek yang berakhir 31 Disember ini akan disambung bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semua lapisan rakyat perlu memastikan kelestarian pembangunan desa dan wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembangunan lestari luar bandar perlu meliputi program-program bersifat inklusif. Menerusi catatan di Facebooknya, Timbalan Perdana Menteri menegaskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan memastikan 4 aspek diterap dan dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat desa dan wilayah. 4 aspek itu adalah peningkatan tadbir urus yang baik di peringkat kawasan setempat, daerah dan wilayah, pembangunan sektor produktif, pembangunan institusi dan keupayaan termasuk bidang pendidikan, latihan dan kesihatan serta pembangunan infrastruktur desa termasuk jalan raya, elektrik dan telekomunikasi. Penegasan itu jelasnya penting untuk menyelahkan kualiti inklusif yang perlu diberi keutamaan oleh agensi, kementerian dan masyarakat sivil. Pada masa sama, memastikan imperatif konsep desa bergerak sejajar dengan misi dan visi kementerian. 54 NGO memohon pelaksanaan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP ditangguhkan dan diteliti semula mengambil kira impaknya kepada sektor pertanian negara. Perkara itu dinyatakan menerusi memorandum yang disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Dalam responnya, Muhammad Sabu memberitahu beliau akan segera memaklumkan hasrat NGO itu kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk tindakan lanjut. I will listen carefully what is dia tuntutan, apa yang dia perlukan. Pada 5 Oktober lalu, MITI memaklumkan kerajaan ketika itu bersetuju meratifikasi CPTPP. Selaras keputusan tersebut, kerajaan menyerahkan instrumen ratifikasi IOR kepada depositari CPTPP New Zealand pada 30 September lalu. Penggunaan teknologi terkini termasuk kaedah-kaedah pertanian moden akan menjadi tumpuan dalam jangka masa sederhana bagi meningkatkan produktiviti masyarakat tani di Sabah. Dalam satu kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS, ia antara inisiatif kerajaan bagi memastikan bekalan makanan negara terus terjamin, seterusnya memenuhi potensi sedia ada di negeri Sabah. Selain itu, kawasan yang luas dan subur di Sabah juga boleh dimanfaatkan bagi menggerak industri menyediakan bekalan makanan buat negara. Ia turut disokong Kementerian Pertanian dan Perikanan termasuk jabatan dan agensi berkaitan pertanian di Sabah yang akan bergerak seiringan bagi menjayakan aspirasi tersebut. Tahun 2022 menyaksikan lanskap politik negara terus jadi tumpuan. Pelaksanaan PRU Dewan Negeri Johor ke-15 pada awal tahun selain pembubaran Dewan Rakyat pada Oktober merupakan antara peristiwa penting yang mencorakkan warna-warni politik negara tahun ini. Berikut beberapa perkara penting berkaitan politik yang berlaku sepanjang tahun 2022. Dewan Negeri Johor dibubarkan pada 22 Januari selepas diperkenan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Pembubaran bertujuan menyelesaikan isu politik negeri itu selepas kerajaan negeri sedia ada hanya memiliki majoriti tipis. Tanggal 12 Mac, rakyat Johor memilih 56 wakil rakyat masing-masing. 40 kerusi berjaya dimenangi Barisan Nasional sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Kejayaan merupakan momentum kemenangan yang diperoleh menerusi PRU Dun Melaka beberapa bulan sebelum itu. Situasi itu mendorong desakan agar Parlimen pula dibubarkan. Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kemudian mengumumkan Dewan Rakyat dibubarkan 10 Oktober. Pembubaran berlangsung beberapa hari selepas Belanjawan 2023 dibentangkan. Keputusan dibuat bertujuan menghalang tercetusnya ketidakharmonian dalam pentadbiran kerajaan.
Ia juga dilaksana bagi menoktahkan dakwaan mengenai keabsahan pentadbiran negara. Pembubaran Parlimen sekaligus membuka laluan kepada pelaksanaan PRU15. 19 November ditetapkan sebagai hari undi. Pakatan Harapan menjadi parti gabungan politik yang menang jumlah kerusi terbanyak iaitu 83 kerusi. Ia diikuti Perikatan Nasional dengan 72 kerusi dan BN 30 kerusi. Keputusan membawa kepada situasi parlimen tergantung pertama kali berlaku dalam sejarah negara. Bagi menyelesaikan ketidaktentuan itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah menitahkan semua ketua gabungan parti politik menghadap dan mengemukakan nama untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Isu penubuhan kerajaan dan pemilihan Perdana Menteri akhirnya terungkai selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan pertama kalinya, konsep kerajaan perpaduan diguna pakai dalam mentadbir negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, merangkap Ahli Parlimen Lembah Pantai. Sempena Tahun Baru 2023 ini, saya doakan semua agar sentiasa sihat walafiat, dilindungi dan semoga Tahun Baru ini memberikan kita semangat yang baru untuk mencari rezeki yang baru dan semoga kita dapat bersatu padu mengetepikan segala perbezaan yang mungkin pernah kita saksikan sebelum ini kerana inilah satu-satunya negara kita. Marilah kita berusaha untuk bersama-sama menjaganya untuk generasi yang akan datang, untuk mereka yang akan datang selepas kita. Ini negara kita, ini masa depan kita. Marilah kita jaganya dengan baik, insya-Allah. Jadi kepada semua, saya doakan selamat, sihat walafiat, selamat menyambut Tahun Baru 2023. Ini pula mengenai rancangan Tebatan Banjir RTB dan saliran mesra alam. 40 projek berkaitan sedang dan akan dilaksana Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Kelantan dan Terengganu. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, pelaksanaan projek-projek RTB akan meningkatkan usaha melindungi penduduk daripada kesan banjir sebelum ini. Di Kelantan, terdapat 2 projek utama RTB dalam pelaksanaan iaitu projek pembangunan lembangan bersepadu PLSB Sungai Kelantan yang kini sudah mencapai lebih 87% status kemajuan fizikal dan dijangka siap pada 20 April depan dengan kos RM456 juta. PLSB Sungai Golok 3 fasa mencapai di mana fasa 1 telah mencapai 71% kemajuan fizikal dan dijangka siap pada 13 Ogos 2024 sepenuhnya. PLSB Sungai Golok fasa 2 kini berada di peringkat tender sehingga 16 Januari 2023 dan pelaksanaan kerja fizikal akan disegerakan selepas penilaian tender selesai. Beliau ditemui selepas merasmikan program gerak kerja pasca banjir di Tumpat. Mengulas lanjut, katanya, fasa 30 akan dilaksana melalui peruntukan off budget dengan anggaran kos keseluruhan sebanyak RM2.156 bilion. Sebelum ini, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat projek Tebatan Banjir PLSB Sungai Golok di Kelantan yang mampu mengurangkan bencana banjir, seterusnya memberi manfaat besar kepada penduduk sekitar. Jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu setakat 11 malam tadi turun kepada 36 berbanding 53 orang yang kini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Kampung La Besut. Tinjauan RTM di PPS berkenaan mendapati mereka yang masih berada di sana tidak dapat pulang kerana keadaan rumah yang masih belum siap dibasuh dan dibaiki. 2 penduduk yang ditemui menyifatkan banjir kali ini terburuk dalam tempoh 40 tahun. Ini duduk sini lagi, pasal kita nak balik tak ada lagi. Air atas gelega rumah tu tidak kering lagi. Siap basuh lah tu dah? Siap basuh lah tu dah. Cuma pakai lagi dah, tak siap lagi. Pakai rumah semua habis dah. Hanya kita lain nama saja anak beranak tu ya. Ada rumah
dapat bumbung. Tak ada air. Air banyak sekali tahun ni. Gosok semua gosok. Saya tak ada selamat. Air naik pukul 4:30 pagi gitulah. Masa tu tengah sedap tidur. Kita lapar keluarga. Tambah anak OP seorang. Kita susah nak lari. Penduduk terjejas banjir yang hilang atau mengalami kerosakan dokumen pengenalan diri diminta segera menggantikannya. Ia bagi memudahkan urusan penerimaan bantuan berjalan dengan lancar. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Ruslin Jusoh berkata pihaknya akan membantu mempercepat proses penggantian menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar JPN. Beliau menambah ketika ini pihaknya telah menerima 500 permohonan penggantian dokumen pengenalan diri yang baru daripada penduduk terjejas banjir di Terengganu dan Kelantan. Dengan kata lain, sekiranya mereka belum lagi ada IC ataupun tak buat gantian IC, kita sentiasa bersedia untuk bantu, dan sekiranya IC hilang pun mereka perlu juga datang ke pejabat kita untuk buat gantian. Dalam masa yang sama, sekiranya kita yang layak dapat terima bantuan, tetapi kita tak ada IC, kita tak boleh dapat. Sebab pembuktian kewarganegaraan itu adalah kepada IC. Jadi saya menyeru rakyat Malaysia seluruhnya, warga negara Malaysia, pastikan kita sama-sama menjaga IC ni. Walaupun begitu, di dalam keadaan musibah ni kita tak sempat. Kita faham, dan dalam proses itu kita akan buat gantian secara percuma bagi mereka menghadapi masalah tu. Beliau ditemui selepas menyerahkan dokumen pengenalan diri kepada 19 penduduk terjejas banjir di PPS Masjid Kampung La Hulu Besut. Turut hadir Pengarah JPN Negeri Muhammad Nasir Karim. Dalam pada itu, penerima yang ditemui menzahirkan perasaan syukur kerana bantuan segera dihulur JPN. Macam surat beranak ke apa tu kan. IC dia tu tak jumpa cari. Order nak lagi. Cari-cari pun tak ada. Dalam selup ke apa. Ada pintu terbuka. Kubik dia ada. Apa dia dalam IC dia sorang lah. Dia sorang je. Ketika ini, lebih 220 kaki tangan JPN dari ibu pejabat, Terengganu dan Kelantan turun padang bagi membantu penduduk terlibat. Banjir yang melanda Terengganu pada 18 Disember lepas disifatkan sebagai terburuk apabila lebih 40,000 penduduk terjejas dan terpaksa dipindahkan ke PPS. Kampung La di Hulu Besut merupakan kawasan paling teruk terjejas apabila banyak rumah rosak serta musnah dihanyutkan arus banjir. Walaupun banjir telah surut, seramai 53 orang daripada 12 keluarga masih berlindung di PPS di kampung berkenaan. Telekom Malaysia Berhad TM mengesahkan tidak memperbaharui konsesi Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd MKLSB untuk mengoperasi dan menyelenggara Menara KL. Keputusan dibuat pada Oktober tahun lalu selepas meneliti perubahan sifat perniagaan Menara KL daripada perkhidmatan telekomunikasi kepada pelancongan dan fasiliti. Dalam satu kenyataan, TM memaklumkan hasratnya untuk fokus kepada usaha dan sumber memperkukuh perniagaan teras iaitu telekomunikasi serta teknologi. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada program transformasi perniagaan syarikat. TM turut memaklumkan Menara KL adalah milik kerajaan, manakala operasi dan penyelenggaraannya dijalankan secara konsesi oleh MKLSB sejak 1996. MKLSB merupakan anak syarikat milik penuh TM. Mulai tahun ini, proses pemilihan pemegang konsesi baru telah diambil kerajaan. TM telah dimaklumkan tentang syarikat dilantik bagi mengambil alih saham-saham MKLSB dan konsesi Menara KL. Rujukan telah dibuat berhubung perubahan dalam pegangan saham MKLSB pada pengumuman kewangan suku ketiga TM kepada Bursa Malaysia. MKLSB akan terus mengendalikan konsesi dan memastikan menara itu terus menarik kehadiran pengunjung. Pekerja akan bekerja dengan MKLSB di bawah syarikat konsesi baharu selama sekurang-kurangnya 3 tahun untuk melindungi kebajikan mereka semasa peralihan tersebut. Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan milik pengurusan Menara KL. SPRM menjelaskan badan itu akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham Telekom Malaysia TM dalam syarikat Menara KL Sdn Bhd kepada syarikat Hydro Shop Sdn Bhd pada Oktober lalu.
Setakat ini, SPRM sudah memanggil 3 orang saksi untuk membantu siasatan selain mendapatkan dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti. Polis Pulau Pinang membuka 2,239 kertas siasatan melibatkan pelbagai kes jenayah cyber yang melibatkan kerugian sebanyak 79.47 juta ringgit bagi tahun ini. Manakala penipuan Macau Scam pula mencatat kerugian 27.1 juta ringgit dengan 921 kertas siasatan. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Fisol Saleh berkata bagi Disember ini sahaja terdapat 3 kes penipuan sindiket Macau Scam yang melibatkan jumlah kerugian melebihi 1.66 juta ringgit. Kes pertama melibatkan seorang kerani yang kerugian 1.02 juta ringgit. Manakala kes kedua melibatkan 2 orang yang masing-masing rugi RM439,000 dan hampir RM204,000. Daripada laporan setelah dia di scam tersebut, transaction berlaku sampai berbelas-belas kali, ya, dan sanggup membuat pinjaman bank yang berjumlah beratus ribu hanya untuk memenuhi kehendak pemanggil ataupun skamer yang jabatan-jabatan ini tidak akan berurusan melalui telefon dan akan disambungkan kepada polis untuk polis. Semua itu adalah scam. Kesemua mangsa yang merupakan wanita telah melakukan transaksi pembayaran secara berperingkat sebelum menyedari mereka ditipu. Kes-kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Tipu. Datuk Fisol berkata demikian dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang. Sementara itu, bermula esok sehingga 1 Januari 2023, Polis Pulau Pinang akan mengadakan tindakan pencegahan bersepadu Op Ambang Tahun Baru 2023 bagi mencegah aktiviti samseng jalanan dan kegiatan jenayah. Tambahnya, tindakan sita kenderaan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan diambil sekiranya pemilik motosikal didapati mengubah suai motosikal secara haram. 6 parti warga Indonesia yang masuk ke Malaysia menggunakan laluan haram di Sungai Golok berjaya diberkas di Terminal Bas Bersepadu TBS Kuala Lumpur. Ia hasil operasi khas yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM semalam. Tindakan dilaksana JIM selepas bahagian perisikan dan operasi khasnya menerima maklumat bahawa kesemua parti berkenaan akan dibawa ke Ibu Negara dari Kelantan menaiki bas awam. Kenderaan tersebut berjaya dikesan di lebuh raya Pantai Timur dan diekori hingga TBS. Sebaik tiba, pemeriksaan dilakukan dan pihak berkuasa mendapati kesemua parti yang ditahan memiliki cap keluar negara jiran dan cap masuk Malaysia yang disyaki palsu. Tujuan mereka masuk ke negara ini adalah untuk bekerja semula sama ada dengan bekas majikan atau majikan baharu di sekitar Kuala Lumpur. Mereka mendakwa urusan kemasukan ke Malaysia dikendali pihak sindiket atau ejen di negara asal dengan caj antara RM5,000 hingga RM6,000. Ke-6 parti itu kini ditahan untuk siasatan lanjut. Susulan keputusan pengadil dari Jepun UG1 yang mencetuskan kontroversi, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mula bertindak dengan menghantar surat rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF hari ini berhubung mutu pengadilan bagi aksi Vietnam menentang Malaysia yang berlangsung Selasa lalu. Tindakan tersebut dibuat selepas mendapat pandangan daripada jawatan kuasa penilai pengadil FAM dipengerusikan Timbalan Presidennya Datuk S. Sivasundaram. Menurut Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman melalui satu kenyataan berkata, perbincangan diadakan termasuk meneliti klip video beberapa insiden sepanjang perlawanan Malaysia menentang Vietnam. Susulan itu, FAM bersetuju untuk menghantar surat kepada Setiausaha Agung AFF Winston Lee bagi menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kualiti pengadil dari Jepun UG1. FAM berharap tindakan selanjutnya dapat diambil oleh AFF bagi menilai kembali perkara tersebut. Perkembangan Liga Malaysia, Pengerusi Liga Bola Sepak Amatur AFL, Datuk Muhammad Yusof Mahadi menasihatkan semua pasukan Liga M3 musim depan agar menetapkan harga siling pemain bagi elak berdepan isu tunggakan gaji.
Jelas beliau, pengurusan pasukan perlu bijak mengatur strategi dalam merangka jumlah gaji yang ditawarkan mengikut kemampuan klub. Ya, saya ingat semua tim-tim kita maklum, pertamanya kita sangat prihatin tentang isu tak bayar gaji. Dan saya pun selalu pesan dalam perjumpaan-perjumpaan kita tim, kita nak tengok berapa sebenarnya kita tak nak. Dia cakap ada 5 juta, tapi sebenarnya duit tu tak ada. Kan? Jadi bila dalam perjalanan, baru bulan pertama, bulan kedua dah tak bayar gaji. Kalau ada 5 juta, takkanlah bulan pertama, bulan kedua dah tak bayar gaji. Kalau nak berlaku pun bulan 9, bulan 10. Tak cukup duit, dia kata. Tapi kalau bulan 1, bulan 2 dah tak ada gaji, maknanya lancung tak ada. Kan? Jadi kita ingin melihat bahawa pasukan ni, kita dah cakap, jangan belanja di luar kemampuan. Kan? Dan kita pun akan meletakkan apa ni, cap ni. Siling gaji. Ketika 14 pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam saingan Liga M3 musim 2023 yang sudah dinaik taraf menjadi Liga Separuh Profesional. Skuad rugby 7 sebelah lelaki negara bakal kehilangan khidmat ketua jurulatihnya. Ia susulan keputusan pengendalinya Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Nur untuk melepaskan jawatan itu berkuat kuasa 31 Disember ini. Muhammad Saizul yang membimbing pasukan kebangsaan selama 8 tahun memaklumkan keputusan itu dibuat kerana ingin kembali menyambung kerjaya sebagai guru matematik di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail SSTMI di Bandar Penawar, Johor. Jelas beliau, permohonan untuk melepaskan jawatan itu telah diberikan kepada Kesatuan Rugby Malaysia KRM pada Oktober lepas. Bagaimanapun, pihak badan induk tersebut meminta beliau menangguhkan hasrat itu sehingga hujung tahun ini. Dalam masa sama, Muhammad Saizul turut menzahirkan kesyukuran kerana diberi kepercayaan mengemudi skuad kebangsaan bermula 2015 sehingga mampu melakar sejarah membantu pasukan negara merangkul pingat emas pertama dalam kategori lelaki rugby 7 sebelah pada Sukan C Kuala Lumpur 2017. Terdahulu, KRM dalam kenyataan memaklumkan peletakan jawatan Muhammad Saizul sebagai ketua jurulatih rugby 7 sebelah lelaki kebangsaan selepas kontraknya bersama Majlis Sukan Negara dan KRM berakhir Sabtu ini dan merakamkan penghargaan di atas sumbangan beliau selama ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.